Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Norma Sarah binti Rosli. Nombor metrik D183108777. Okey, yang pertama, saya akan memberitahu tentang pendahuluan ijma'. Sumber perundangan Islam yang ketiga ialah ijma'. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Madkhal lil Ma'rifati al-Islam berpandangan ijma' dan qiyas hanyalah menjadi sumber dalam aspek fiqh. Beliau juga menekankan bahawa ijma' tidaklah berdiri dengan sendiri tetapi masih memerlukan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sandarannya. Ini bermakna ijma' menjadi sumber yang kukuh dalam syariah Islam kerana masih dalam kerangka Al-Quran dan As-Sunnah. Tugasan yang telah diberikan kepada kami yang bertajuk ijma' dan seperti mana yang diketahui, ijma' merupakan muafakat pendapat ulama' mujtahid mengenai suatu masalah yang merupakan sumber perundangan Islam yang ketiga selepas Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya saya akan memberitahukan beberapa contoh ijma'. Yang pertama, menjadikan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua selepas Al-Quran. Para mujtahid dan seluruh umat Islam bersepakat menetapkan As-Sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Yang kedua, pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, kesepakatan ulama atas keharaman minyak babi yang dikiaskan atas keharaman dagingnya. Yang keempat, para ulama mujtahid bersepakat bahawa jual beli dihalalkan manakala riba diharamkan. Yang kelima, para imam mazhab sepakat atas keharaman wasab. Wasab ni bermaksud merampas hak orang lain. Nama diberi Alisha Syamimi binti Kirul Azaman, bernombor metrik D183111000. Okey, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang objektif kami mengkaji tentang ijma'. Objektif pertama yang kami dapat ialah untuk memberi gambaran umum dan mengenalkan bagaimana ulama'-ulama' mengeluarkan satu hukum. Okey. Objektif kedua pula untuk menghargai segala proses pengeluaran hukum yang dilakukan dalam Islam. Dan yang ketiga, untuk tahu macam mana nak tetapkan sesuatu hukum tu supaya tidak dilakukan secara sewenang-wenangnya oleh orang luar. Kerana untuk menetapkan satu hukum tu hanya orang-orang tertentu sahaja boleh melakukannya. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Azmi. Nombor metrik saya D1911538. Hari ini saya akan menerangkan lebih terperinci mengenai definisi ijma' dan syarat-syarat ijma'. Definisi ijma' terbahagi kepada dua. Pertama, dari sudut bahasa dan yang kedua dari sudut istilah. Dari sudut bahasa, ia pula terbahagi kepada dua juga. Yang pertama, ketetapan dan tekad yang kuat terhadap sesuatu. Yang kedua, kesepakatan atas sesuatu perkara. Manakala ijma' dari segi istilah bermaksud kesepakatan semua mujtahid dalam kalangan Nabi Muhammad SAW pada suatu zaman mengenai hukum syarak bagi sesuatu masalah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Apabila mujtahid berbincang tentang sesuatu perkara dan kemudian mereka bersepakat atas sesuatu hukum, maka kesepakatan ini dinamakan sebagai ijma'. Ijma' ke atas suatu dianggap sebagai dalil atau sumber atau sandaran hukum syarak. Ijma' hanya berlaku dan diiktiraf sebagai sumber hukum selepas Nabi Muhammad SAW wafat. Hal ini kerana pada masa hayat baginda, semua hukum syarak hanya diputuskan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan wahyu. Contoh ijma'. Contoh ijma' kesepakatan semua sahabat tentang kepimpinan Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama. Kesepakatan semua mujtahid tentang pengharaman lemak babi dan dikiaskan ke atas pengharaman dagingnya.
Kesepakatan semua mujtahid tentang wajib mandi kerana hadas besar dan lain-lain. Daripada definisi dari sudut bahasa dan istilah, dapat difahami bahawa ijma' perlu memenuhi syarat-syaratnya. Antara syarat ijma' yang pertama ialah wujud bilangan mujtahid yang ramai pada suatu masa. Kerana ijma' akan terjadi jika ada kesepakatan semua mujtahid yang ramai. Jika hanya terdapat seorang saja mujtahid, maka pendapatan beliau tidak dinamakan ijma' kerana istilah kesepakatan ini digunakan untuk ramai orang, bukannya seorang. Kedua, berlaku kesepakatan semua mujtahid tentang suatu hukum bagi sesuatu yang berlaku. Ketiga, berlaku setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma' tidak terjadi ketika Nabi masih hidup kerana baginda adalah satu-satunya rujukan hukum ketika hayatnya. Dan yang terakhir, kesepakatan mujtahid yang berkaitan dengan hukum syarak, iaitu tentang wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Nama saya Nurmazatun Najum binti Nazmi. Seterusnya saya akan menceritakan tentang kewujahan ijma'. Okey, ada beberapa nas yang para ulama nak keluarkan masalah hukum tersebut, mereka perlu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tengok kewujahan ijma' daripada ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika waja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi. Yang bermaksud, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat Islam tentang yang benar dan yang salah. Surah Al-Baqarah ayat 143. Para ulama mujtahid telah menggariskan atau telah menekankan iaitu perkataan adil dalam ayat tersebut. Sebab apa? Sebab umat Islam ni lahir dia untuk menjadi seorang khalifah ataupun seorang pemimpin, iaitu sifat seorang pemimpin perlulah seorang yang adil. Jadi para ulama telah bersepakat bahawa pemimpin perlulah taat, dan mereka pemimpin tersebut perlulah berilmu, dan mereka perlu adil dalam memimpin setiap jawatan mereka. Jadi para mujtahid telah mengeluarkan fatwa tersebut bahawa pemimpin ataupun khalifah perlulah adil dalam melakukan setiap tugas mereka. Okey, kita tengok pada hadis pula yang berbunyi, la tajma'u ummati ala khata'i, yang bermaksud umatku tidak akan bersepakat dalam perkara yang salah. Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Daripada hadis tersebut, para ulama ataupun para mujtahid telah bersepakat dengan hadis tersebut bahawa umat Islam ni ataupun umat Nabi Muhammad SAW ni tidak akan menyebarkan benda yang salah dan tidak akan menyebarkan benda yang buruk untuk orang lain. Jadi kewujahan ijma' ni para ulama pun kena melalui hadis, kena melalui ayat Al-Quran juga. Okay. Saya akan menceritakan tentang pembahagian ijma', di mana ijma' ni terbagi pada dua, iaitu ijma' soreh dan ijma' sukuti. Okey. Kita pergi kepada ijma' soreh. Apa itu ijma' soreh? Okey. Ijma' soreh ni adalah persepakatan di antara semua mujtahid melalui satu persetujuan yang jelas dengan cara mereka ni meneliti persoalan-persoalan yang timbul dan mereka memberikan pandangan mereka secara langsung. Okey. Ijma' soreh ni merupakan ijma' jenis hakiki. So, dia semua ulama' menerima ijma' ini sebagai satu hujah kerana
dia merupakan persetujuan di antara para mujtahid kan. So hujah dan ijma' ni tak boleh dipertikaikan kan. Ini merupakan ijma' hakiki. Ijma' soalan juga merupakan dalil yang kuat sebab dia bukan saja berasaskan sandaran yang kukuh, tapi juga turut dipersetujui secara persepakatan oleh para mujtahid. Okey, seterusnya kita pergi kepada ijma' sukuti. Okey, ijma' sukuti ni adalah persepakatan yang diperoleh secara tidak langsung daripada para mujtahid. Ini kerana ijma' sukuti ni sebahagian mujtahid memberikan pandangan, manakala sebahagian lagi hanya diam dan tidak berespon sama ada mereka setuju atau mereka menentang hujah yang diberikan. Okey, hujah dia di sini berlaku perselisihan pendapat di antara ulama-ulama sebagai setiap mazhab. Okey, ada yang menerima dan ada yang menolak. Kita pergi pada yang menerima dahulu. Okey, mazhab Hanafi dan sebahagian mazhab Hambali menerima ijma' sukuti ni sebagai satu hujah, asalkan golongan mujtahid yang diam tadi tu tak memberikan sebarang bantahan daripada pandangan-pandangan yang diberikan. So diorang ni akan terima ijma' sukuti ni sebagai hujah selagi tidak menerima sebarang bantahan daripada golongan mujtahid yang diam tadi. Okey, itu satu. Okey, golongan yang menerima dari sudut sebagai satu hujah yang zonni pula adalah daripada sebagai ulama daripada mazhab Hanafi dan sebagai ulama daripada mazhab Syafi'i. Mereka ni menerima ijma' sukuti sebagai hujah, tapi sebagai hujah zonni saja, itu sebagai hujah yang tak muktamad. Mereka terima ijma' sukuti ni sebagai satu hujah yang tak muktamad. Okey, ini kerana alasan sebagai mujtahid yang diam tadi tu mungkin kerana mereka ni setuju dengan pendapat yang diberikan oleh mujtahid yang lain, dan mungkin juga mereka ni takut dengan kehebatan dan kelantangan mujtahid lain dalam memberikan pendapat masing-masing. So pandangan mazhab ni diorang terima ijma' sukuti ni sebagai hujah, tapi hanya sebagai satu hujah yang zonni, iaitu hujah yang tak muktamad. Okey, seterusnya kita pergi pada golongan yang menolak ijma' ni, iaitu sebahagian mazhab Maliki dan Syafi'i. Diorang menolak ijma' sukuti ni kerana mereka berpendapat orang yang diam itu tidak boleh dikatakan sebagai tanda mereka setuju, kerana yelah mungkin juga diorang ni diam sebab diorang takut berlaku satu kemudaratan kepada diri diorang ke, harta diorang ke, ataupun diorang ni berdiam diri sebab nak melakukan ijtihad. So kita tak boleh nak kata sebahagian mujtahid yang diam tu diorang setuju, tak semestinya diorang setuju. So pandangan mazhab ni mereka tolak ijma' ni sebab ialah berdasarkan alasan tersebut. Diorang takut golongan yang diam tadi tu bukan setuju sebenarnya, tapi menentang, tapi sebab mereka takut untuk menyuarakan pendapat, so diorang hanya diam dan tak memberi respon. Okey, tapi kesimpulannya, walaupun ijma' sukuti ni adalah satu ijma' yang tak mendapat persetujuan daripada semua mujtahid, tapi dia juga ada kekuatan sebab biasanya mujtahid ni takkan berdiam diri kalau ada keputusan yang dipandang serong oleh mereka. Diorang ni akan memberikan pendapat juga walaupun diorang ada rasa tak kena ke apa ke, diorang akan beri pendapat sebab ialah mujtahid kan, diorang bertanggungjawab dalam memberi suatu hukum. So kalau benda tu diorang rasa tak betul, diorang kena bagi pendapat diorang walaupun ada rasa-rasa lain. Kita tengok pada pula statistik ijma' di Malaysia. Okey, kita tengok kes daripada Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Bukit Aman, Kuala Lumpur, yang terdapat iaitu kes kecurian. Kenapa mereka menggunakan kaedah Al-Qarinah ni? Sebab mereka nak mengeluarkan hukum-hukum yang tentang dengan tentang dengan kecurian tersebut. Jadi mereka perlu mengeluarkan jadi mereka menggunakan kaedah Al-Qarinah ni sebagai dalil untuk terangkan mengenai kecurian tersebut. Jadi hukum tersebut Al-Qarinah ni dalam kes jenayah ataupun kes hudud termasuklah zina terlalu banyak. Jadi mereka menggunakan
kaedah qarinah ni mengeluarkan hukum-hukum hudud, iaitu seperti zina, mencuri dan sebagainya. Afifah Nazira binti Omar, nama metri D19111530. Saya akan mengulas tentang ijma' pada masa kini. Seperti yang kita tahu, perbincangan tentang ijma' yang disebut sebelum ini lebih kepada ijma' yang penuh wujud pada zaman dahulu. Ijma' ini adalah sumber fiqh yang diketahui kesahihannya dan wajib untuk kita menerimanya. Kerana ia adalah hujah yang wajib diikuti, apatah lagi jika ia adalah ijma' yang soreh. Pada zaman moden ini, penetapan hukum juga perlu kerana banyak sangat masalah yang terjadi pada zaman sekarang yang perlu kepada penjelasan hukum secara detail ataupun jelas. Persoalannya di sini, adakah boleh berlaku ijma' pada zaman sekarang? Okey, definisi ijma' adalah sepakatan semua mujtahidin yang ada pada satu zaman. Jika dilihat pada zaman sekarang, adalah hampir mustahil untuk mengetahui pendapat semua mujtahidin yang ada. Begitu juga hampir mustahil untuk mengumpulkan semua mujtahidin dalam satu perjumpaan dan perbincangan. Oleh itu, pada zaman ini, penubuhan sebuah jawatan kuasa hukum seperti Majma' Al-Fiqh di peringkat antarabangsa boleh memainkan peranan ijma'. Kita percaya perkara ini tidak mungkin berhasil melainkan dengan cara mewujudkan Majma' Al-Fiqh yang menghimpunkan seluruh ulama mujtahidin dari seluruh dunia Islam. Majma' Fiqh seharusnya dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan yang seiring dengan zaman agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan fiqh bangsa kini dengan lebih cepat, mudah dan teratur. Melalui teknologi, masalah-masalah baru dapat diselesaikan agar dapat dibaca oleh orang ramai. Oleh itu, malah yang lebih penting, para ulama boleh melahirkan pendapat mereka tentang sesuatu hukum-hukum tersebut. Keputusan yang disepakati oleh semua ahli dalam majma' ini kemudiannya dihebahkan ke seluruh dunia. Dengan kecanggihan teknologi, hebahan keputusan tersebut boleh dicapai oleh semua ulama. Seperti yang saya sebut tadi, ulama dapat mencapai di seluruh dunia dengan cepat, mudah dan teratur. Keputusan majma' yang disepakati semua tadi diberikan tempoh tertentu yang munasabah untuk dikomen dan dibahaskan oleh ulama-ulama lain yang tidak menjadi ahli majma' fiqh. Segala komentar dan cadangan akan dibahaskan semula oleh ahli-ahli majma' al-fiqh. Dan keputusan akhir jika disepakati semua ahli majma' boleh dianggap sebagai keputusan ijma' sukuti. Okey, adakah aplikasi kias boleh digunakan dalam ijma'? Okey, jawapan dia boleh. Saya pernah dengar satu ceramah dekat YouTube, iaitu Ustaz Hashimi. Ustaz Hashimi, dia kata kias boleh digunakan dalam ijma'. Okey, dia bagi contoh iaitu rokok. Okey, kita tengok rokok. Para ulama ataupun para ulama mujtahid, dia tak tahu kata rokok ni haram ke, apa ke, dia boleh memabukkan ke, apa ke. Jadi para ulama mujtahid boleh tengok kepada, boleh guna kias. Okey, kita tengok pada kias. Okey, kias kata perkara yang boleh memabukkan seperti meminum arak adalah haram. Sebab apa? Sebab dia boleh memabukkan. Jadi kita tengok kias kata lagi perkara yang menyedut, maksudnya seakan dengan benda yang memabukkan tu adalah haram. Jadi rokok ni kita sedut. Jadi benda tu adalah haram di sisi agama. Sebab apa? Sebab dia sejenis dengan arak. Jadi
Jadi kita boleh nampak kat sini kias boleh mengeluarkan hukum. Dan kias boleh menggunakan dalam ijma'. Nama Nur Juhaira binti Muhammad Juzaili, nombor matrik D183100869. Saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk seterusnya, iaitu ijma' sebagai sumber hukum syarak. Ijma' hanya berlaku dan diiktiraf sebagai sumber hukum selepas Nabi SAW wafat. Hal ini kerana pada masa hayat baginda, semua hukum syarak hanya diputuskan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan wahyu. Contoh ijma', kesepakatan semua sahabat tentang kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Seterusnya, kesepakatan semua mujtahid tentang pengharaman lemak babi dengan dikiaskan ke atas pengharaman dagingnya. Selain itu, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid terhadap hukum-hukum syarak yang ditetapkan berdasarkan dalil nas yang qat'i. Maka hal itu mungkin terjadi. Bahkan dalam hal ini yang menjadikan hujah bukan ijma', melainkan dalil-dalil yang nas. Kesimpulannya bahawa sebahagian besar ulama' bersepakat ijma' adalah merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ia dapat dijadikan hujah bagi permasalahan hukum yang tidak terdapat nas atau terdapat nas yang nilainya zoni, sehingga dengan telah diijma'kannya, maka berubahlah kedudukan nas yang zoni itu menjadi qat'i. Ijma' memiliki rukun dan berkemungkinan boleh dilakukan jika terdapatnya beberapa faktor pendukung. Namun demikiannya, ia susah untuk diwujudkan kecuali terdapat ijma' sahabat yang para fuqaha yang tidak meragukannya. Oleh itu, ijma' tidak dipandang sah kecuali apabila ada sandarannya. Kerana ijma' bukan merupakan dalil yang berdiri dengan sendirinya. Fatwa ulama' atau keputusan hukum berdasarkan ijma' tanpa sandaran boleh membuatkan sandaran tersebut menjadi keliru.